artinya arti ilmu tahu. Maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar dan tiada dengan fikir dan nazar. Lawannya lawan bagi ilmu jahil. Artinya arti jahil tiada tahu. Tiada tahu suatu atau tahu tiada betul dengan hakikat. Mustahil ia Allah jahil, hanya wajib tahu selama-lamanya. Adapun tanda tahu Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Dan ilmu, sambungnya lagi muzakarah kita pada bahas segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib di atas kita, orang yang fikir hukum hakam Allah, tahu serta reti makna satu persatu dan pegang di hati kita. Yang kesembilan pada tertib bilangnya. Nah, ada tertib bilangnya yang kesembilan daripada 20 sifat secara tafsir wajib kena tahu. Ataupun yang ketiga daripada bahagian sifat ma'ani, sifat yang pesing wujud lagi mawjud. Nah, sifat yang pesing sungguh lagi ada di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, lau kushifa bina la ra'ayna, nescaya nampak. Nah, ra'a yang kedua tu dengan makna nampak. Nah, lau kushifa bina la ra'ayna, sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, nescaya nampak zat Allah Ta'ala serta sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala. Maka tidak berlaku pada mana-mana hamba Allah Ta'ala di muka dunia ni yang Allah Ta'ala buka hijab nampak syuhud zat, melainkan berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun lain daripada Nabi, Allah Ta'ala buka hijab kerana oleh panggil hati hamba tu telah sampai pada maqam dia. Nah, ini maqam mana nafsu dia, diri rohani dia, jaya rawat diri yang tersembunyi daripada diri rohani, iaitu nafsu. Maka suci hati dia daripada ini sifat mazmumat, dan pakai hati dia tu dengan sifat mahmudah, sehingga dia dapat bertenang hati dia dengan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang yang diri dia, hati dia tu bertenang dengan Allah Ta'ala. Mana mutmainnah, nafsu maqam yang sampai kepada ketenangan. Maka orang yang sampai pada maqam tenang ni orang yang mulazamah pada mengingati Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala firman dalam Quran, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan ingat Allah Ta'ala sahaja hati kita dapat tenang. Maka orang yang sampai kepada nafsu mutmainnah, hati dia tu tak ada gundah. Maka nafsu mutmainnah itulah nafsu permulaan bagi awliya illah. Orang yang tidak ada gundah gulana, ada sakit kepala, orang tu orang waliullah. Ada pun kita ni sakit kepala semua. Sakit kepala hak urusan dunia kita, sakit kepala dengan harta kita, sakit kepala dengan bini kita, sakit kepala dengan anak kita. Tak ada tenang di hati kita. Kenapa? Kerana hati kita kurang ingat Allah. Kurang ingat Allah tu boleh jadi nafsu kita tu bawah pada nafsu mutmainnah. Kalau bawah pada nafsu mutmainnah, bawah benar sehingga nafsu ammarah jawab benar. Nafsu ammarah dengan makna nafsu hok biasa bersopo buat maksiat. Dia buat maksiat, dia cerita orang. Sedangkan maksiat kita buat di malam hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiap-tiap umat, tiap-tiap hamba, tiap-tiap umat aku ni fi afwin apa?
kullu ummati fi afwi. Tiap-tiap umat aku ni semua duduk dalam kemaafan Allah Ta'ala. Ada ni. Hatta dia berlaku maksiat pada malam hari, Allah Ta'ala tutup pada paginya. Malam dia terjatuh maksiat, pagi esok ada siapa takut dia buat maksiat. Tapi dia pergi cerita kau orang, kata dia orang Arab 10 hotor malam. Sopo kau orang kata dia buat maksiat. Maka pesim sopo buat maksiat ni, orang panggil orang tu orang nafsu ammarah. Ada pun orang nafsu tinggi sikit pada nafsu ammarah. Kebanyakan kita ni orang panggil nafsu lawamah. Ada ni nafsu hok pesi malu kau orang kalau kata orang takut dia buat maksiat. Jangan buat gini. Yang kata kau orang. Ada ni buat buka maksiat tapi nusuk. Ada ni nusuk laki orang. Kenapa? Kerana malu kau orang. Kau orang panggil orang tu nafsu lawamah. Nafsu hok pesi malu kalau orang tahu kata dia buat maksiat. Ramai dah. Ada ni. Kalau kita duduk tangga tu makna orang tu orang ada iman. Kerana orang yang malu tu tanda kata dia tu ada iman. Kerana Nabi SAW sabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jangan kita tidak ada malu sikit rabuk nah. Ada ni. Kena ada malu juga. Tapi duduk tangga nafsu lawamah ni, tangga nafsu yang belum lagi safar ke maqam. Ada ni. Allah Ta'ala panggil seribu masuk dalam syurga. Ada ni. Kerana nafsu Allah Ta'ala panggil seribu masuk dalam syurga, permulaan nafsu maqam dia nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada ni. Bila orang tu bertenang dengan Allah Ta'ala, lajak pergi lagi. Mana yang dia tidak berhenti angkat di nafsu mutmainnah, masih mulazamah dengan wirid awradut tariqah. Ada ni, dengan baca Quran ke, atau semaya sunat ke, atau dengan mengaji ke, atau dengan belajar ke, ataupun berwirid dengan wirid awradut tariqatus sadatus sufiyah. Ada ni, atau orang panggil jalan-jalan mujahadah. Tak semestinya kita ambil wirid tarekat. Ada ni. Ataupun dengan kita mulazamah selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi tarekat juga, jalannya hati kita pada Allah Ta'ala juga. Maka dia masih mulazamah sehingga dia dapat ke maqam redha. Ada ni, nafsu dia nafsu radiyah dia panggil. Nafsu redha dengan Allah Ta'ala. Seumpama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelah, bila dia redha pada Allah, maka Allah Ta'ala redha ke dia. Kalau pagi naik lagi nafsu dia tu kepada maqam mardiyah, maqam Allah Ta'ala redha. Tu seumpama sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa arda. Allah Ta'ala redha, dia redha ke Tuhan, pas Tuhan pun redha ke dia. Baru sampai Allah Ta'ala suruh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru orang panggil siapa situ kata kita hamba Allah Ta'ala senati. Dah boleh dah orang panggil nak masuk syurga mana-mana, nak masuk syurga itu mana-mana. Ada pun kalau nafsu kita ni masih lagi duduk tangga lawamah, mulhamah, lebih-lebih lagi ammarah. Jangan orang panggil kita angin-angin nak masuk syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih tidak seru lagi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang sapa ke maqam mutmainnah, orang tu orang panggil orang zikrullah, orang duduk ingat Tuhan semua. Dah kalau ingat ke Tuhan, duk zikir ambil wasabah, duk ngati hilim kepala, duk hayu wasabah masuk ke pasal malam, orang panggil gitu kau ingat Tuhan. Dak pasti orang panggil ingat Tuhan dengan hayu wasabah, ingat Allah Ta'ala ni seumpama ingat hukum hakam Allah. Kita jalan mana, kita nak buat kerja apa, kita nak cari nafkah, kita ingat kata Allah Ta'ala wi gedak. Allah Ta'ala wi gedak cara bisnes lagu ni. Allah Ta'ala dah halal gedak kerja aku ni. Maka tu orang panggil masuk dalam jumlah ingat pada Allah Ta'ala juga. Dah nak ingat Allah Ta'ala, nak ingat Allah Ta'ala kena gedak Allah Ta'ala. Yang klik hong bi pula.
Nah tu. Nak kenal Allah Ta'ala, nak ingat Allah Ta'ala, nak sebut nama Allah, sebut nama Tuhan tu kenal ke dah? Dah ada tak kenal Tuhan? Zikir gapo, amal gapo, ibadat gapo sia-sia. Tak. La tasahul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah sikit pun amal ibadat melainkan selepas daripada kenal Allah Ta'ala. Maka kenal dengan makna makrifat amal ni wajib fardu ain selama-lamanya. Nah, selagi mana kita tidak makrifat 50 aqaid yang jadi huraian, jadi makna bagi dua kalimah syahadat yang kita ucap. Adapun kita orang yang Islam bakal tak ucap dah. Nah tu ni, bagi orang yang Islam muallah tu yang mengucap dua kalimah syahadat, kita Islam bakal jadi keturunan lagi pun wajib juga. Nah tu ni, wajib juga kerana kita mengucapkan dalam sembahyang tasyahud. Mengucap dua kalimah syahadat tu ada rukun syarat dia serta rukun dia wajib kita tunai. Dah. Sebab itulah orang yang mengucap dua kalimah syahadat ni besar tak besar. Tanyanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling bahagia di hari kiamat kau dapat syafaatmu ya Rasulullah? Abu Hurairah tanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, as'adun nasi bi syafaati. Sebahagia-bahagia manusia yang dapat syafaat aku yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang ucap man qala, Nabi kata siapa dia hak kata, tapi kita kena faham makna. Sini masuk dalam bab tauhid, mana karenah dia? Benda hak maqalul qaul hak dia kata tu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ni masuk dalam jumlah i'tiqad. Kalau gitu man qala ma'tiqada, siapa dia yang kata serta dia i'tiqad la ilaha illallah khalisan, licin sungguh dia ucap la ilaha illallah, licin daripada syirik jadi. Seumpama orang ni ngamak yang mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tak faham makna apa. Dia kata dia tahu kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna dia tak tahu, tak masuk dalam jumlah syafaat Nabi. Ataupun dia tahu kata makna la ilaha illallah ada nafi ada isbat, ada Tuhan melainkan Allah, ada Tuhan melainkan Allah, tapi hak dia pergi makna nafi itu tidak ada Tuhan. Tuhan tak sebenar dia bukan. Tak ada Tuhan dengan makna api bukan Tuhan, matahari itu tidak Tuhan. Dia ginafi Tuhan hak bukan Tuhan hak sebenar. Illallah, maka dia tak reti kata illa situ tu illa muttasil, bukan illa munqati' dah. Bila dia tak reti kata illa tu, ada waktu istisna dia panggil. Alat nak istisna. Tu illa melainkan hak kita nafi tu tidak ada Tuhan hak tak sebenar. Bila illa tu illa muttasil, maka hak sebelum daripada illa dengan selepas daripada illa benda yang sama. Bermakna dia diisbat illallah, Allah Tuhan hak tak sebenar hak ada. Kafir belal duk ngati tu. Orang lain pandai rekeh ngaji bab ngati. Ngaji bab tahlil, ngaji bab dua kalimah syahadat. Dia duk gerai nampak hak sahih. Padahal ma'rifatullah pun tak dulu lagi. Bab ngati pun tak dulu lagi. Ada juga orang ngati itu. Orang faham makna la ilaha illallah dengan makna tak ada Tuhan, dengan makna beranda bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, api bukan Tuhan, sembahyang-sembahyang orang lain daripada umat Islam semua tu bukan Tuhan. Illallah, melainkan Allah, Allah tu hak tak sebenar ada. Kenapa? Kerana bila ilah tu dia ginafi Tuhan hak tak sebenar. Sedangkan ilah situ illa muttasil, dia panggil bukan illa munqati'. Nak tahu mana illa muttasil illa munqati' ni?
Nak ganti kata illa muntasir dengan illa munqati' ni, illa muntasir belum daripada illa tu nafi dia, nafi dengan la, nafi jenis dia panggil. Nah ada ni. Ada pun illa munqati', illa muntasir, illa hak bersambung. Mana belum daripada illa dengan lepas daripada illa benda lain-lain. Nak macam mana? Tak nafi dengan la, nafi jenis. Mana masuk umpama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia? Nah, idza mata bani Adam in qata'a amalu illa salasa. Nah, bila mati anak Adam, putus habis segala amal melainkan tiga. Melainkan tiga dah. Tiga ni hak tak putus. Dah. Bukan mana gitu. Itu benda lain-lain. Nabi kata bila mati anak Adam putus habis segala amal melainkan tiga. Dah tiga ni hak tak putus dah. Dah. Reti mana? Pertama reti di salasa. Apa kaedah ismul adat la mafhumalah. Isim bila ni kita tak boleh pakai dengan tiga ni dah hak siapa ke? Dah si mati. Bukan tiga ni dah. Nah ada ni. So yang kedua reti di illa tu bukan illa munqati', illa muttasil dia panggil. Nah, mana hak belum daripada illa dengan lepas daripada illa benda lain-lain. Nah ada ni. Hak putus tu putus lah. Hak sambung banyak lagi. Betul. Jadi ada pelik lah. Nah, kalau ada orang mati Al-Fatihah siapa? Nah, mari tahlil arwah siapa? Nah ada ni. Dia mau kata tak siapa tu, tak sah mayat-mayat dulu lagi. Nah ada ni. Ada orang kata tak siapa. Pokok doktor ramah dalam TV. Nah ada ni. Tak siapa, tak siapa. Nah, nyata orang juga oleh orang awam. Ada juga kok tidak doktor, ustaz pun dah baru tobat saya main gitar dah ni. Masuk TV bicara juga mau. Nah, dia kata tak usah baca Al-Fatihah kalau orang meninggal dunia, tak siapa dia ya. Tak siapa dia nak lawan ijma' ulama. Pak mazhab kata siapa? Nah ni, Pak mazhab kata siapa? Mari dia bukan pemain gitar kata tak siapa. Oh, hebat dia. Hebat dia pada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah gapo. Imam Malik gapo, hebat dia lagi. Nah ni. Dah Imam Syafi'i dia kata ni ada nah, Imam Syafi'i kata tak siapa. Imam Syafi'i kata tak siapa kalau dak niat korek tu. Nah ni. Pun di takwil dah, di tafsir dah. Nah, ashabus Syafi'i tafsir habis dah. Nah, apa makna perkataan Imam Syafi'i kata tak siapa tu? Bukan tak siapa mutlak, tapi perlu hajat pada niat seko-seko sebut nama. Baru siapa? Nak ala kulli hanya ilmu, bukan setakat ittifaq siapa. Nah, ni. Kerana semaya mayat tu sendiri bukan nak dirata semaya pada tak ada syarat. Nah, semaya mayat tu. Semaya ni asal syaratnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bin takbiri wa mukhtatamatun bin taslimi bi syara'it makhsusatin. Nah, beberapa perkataan perbuatan yang mula dengan takbir di akhir dengan salam dengan beberapa syarat tertentu. Tapi bukan nak ditakrif semaya pada syarat semaya mayat. Nak semaya mayat ni di semaya pada logo. Apa? Semaya pada logo. Ad-du'a bi khair. Doa dengan kebajikan. Sebab itulah qawdha'ih dalam mazhab Syafi'i kita qawdha'ih tapi tak ada air dia boleh buat amal. Kalau ada orang panggil ajak orang semaya-maya boleh pergi semaya dengan tak ada air semaya. Qawdha'ih tapi siapa-siapa tengok orang buat sandor buka-buka baik dan tak ada dan mau jatuh lagi air. Perlu kejap ni kata nak ambil air semaya tak boleh. Boleh pergi nak air semaya gitu je. Kerana semaya banyak tu bukan nak ambil air semaya sangat. Nah, bukan semaya pada syarat dah. Semaya pada logo. Apa? Nak didoa kebajikan pada si mati. Nah dan. Sebab tu tak ada rokok sunjuk banyak. Nama ada rokok sunjuk juga. Dan ni nama semaya okey tak ada rokok sunjuk. Nah, bukan nak dismaya pada syarat, nak semaya pada takrif logo dah. Nah, jadi apa? Doa kau banyak. Dah kalau orang hidup, amalan si hidup tak sampai ke si mati, tak sampai dulu lagi. Kalau orang kata tak sampai, maka kamu perlu buku mampu gitu kan? Katanya tutup guru kita, yang ini malu kita. Doi malu kita. Kata tutup guru main tak syarat gitu ya. Sembuh ke tak nak sembuh ke saya kau kat banyak ini enggak ada. Nah ni antaranya mudah tu wajib lalu tak apa.
Orang tanya dia, kalau orang kata tak sampai lagi mana tu kau? Tak sama yang banyak, kamu kau perlu bayar. Mudah tu dua je lah, lepas apa je beken. Nah, orang tanya jawab bodoh gitu, tak ada nak Quran hadis ke apa dah. Dia tak jawab nak Quran, orang tanya Wahabi ni ke apa tu kau? Wahabi ni babi, begitu dah. Beken je. Kalau orang ada esok, beken sungguh. Tak kira siapa je sama gitu ya. Itu. Orang kiranya dia orang di iblis dia tak dengar. Soalan kalau orang tanya tu nak boleh. Kalau dia tak nak iblis di telinga. Nah, dia tanya tu Wahabi ni ke apa tu? Ya Wahabi ni babi. Kerti situ ya. Tak hurai. Ada hurai apa? Nah, bagi orang yang cerdik kan, dia kaji sendiri ke apa tu kata gitu. Bagi orang yang tu tak comel, tu guru mulut hudu. Dia tengok tu mulut. Ada apa? Asbab hidayah tak sampai ke tengok mulut tu guru cakap hudu. Kalau orang panggil orang comel, apa tu guru siapa kata begitu nah? Kaji kan. Kaji sejarah ni banyak kita ulama karar ada. Kita sejarah habis. Dah tanya sendiri mula tu guru ajalah. Dia kaya ada mula. Nah, kenapa tu guru marah sangat? Karena Wahabi sendiri hak hamba tu guru ngajari Masjidil Haram. Mulut tu guru ajalah lebih tapoh ni. Dia dan ngaji di Mekah tu siapa ulama Mekah sendiri latih dia mengajar di Masjidil Haram. Aling tak aling dia. Dia ayah dia tu guru juga. Mula tu guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapoh. Nah, pengarah kita domel solat Jumaat. Nah, ayah dia kata kalau balik kapur Jawi ni, nah, dengan keadaan tak boleh jadi tu guru di Masjidil Haram, makan belakang tangan. Ada balik kan? Ngaji sungguh di Mekah. Siapa-siapa? Nah, ulama Arab sendiri latih dia ngajar di Masjidil Haram. Nah, bawa ngajar sudah modal Wahabi masuk, ada apa-apa. Hamba tu guru apa Bukit Giyak mana? Nah, bab tu guru bawa babuan dari Bukit Giyak tu hasil daripada kena hamba tu apa? Ulama-ulama Wahabi Raja Saudi. Nah, tu bunyi dia mau sodok lah ni kau payah dah lagi nak masuk Mekah lah ni. Nah, kau payah panggilnya. Orang nak jiwa apa? Mutawih, panggil mutawih dua kali setahun kan. Nah, 2 kali setahun lagi. Kalau dia sendiri pun tak boleh lah. Dia bimbing-bimbing takut kita pergi tu pergi ngaji di Bukit Giyak. Nah, dia kena pergi travel. Kalau pergi travel ni, dia tahu dah travel nak pergi apa hari. Namanya dia akan balik ke Malaysia, ke Indonesia, ke Tani, ke Thailand dah. Kalau pergi sendiri ni, dia tak kira dulu. Siapa aja di airport motor dia panggil. Airport Saudi tu kan, dia tanya lah, rumah dia pada travel mana. Kalau pergi sendiri, tak boleh masuk rumah. Nah, yang kau kata orang nak belajar kita ngaji di tutup hutan ini. Nah, Bukit Giyak ni, SG sendiri. Dia lepas masuk dengan visa umrah, kau visa pelancong ke, api masuk je visa haram lah panggil tu. Duk ngaji tapi dia siapa-siapa. Sekarang jangan di atas kelitri. Bila tak dia. Kau tak dah. Bunyi kata Bukit Giyak pun dia mau sodok. Nah, tak siu biado. Oleh panggil pengaji ahli sunnah wal jamaah. Dan nu kata misalnya kita ngaji di Mekah, kalau jumpa kita seumpama kita gini. Nah, kita oleh panggil kita Ummul Barahim, kalau kita karangan-karangan Asy'ariyah wal Maturidiyah ni. Ngejaga. Boleh dicap sebagai ajaran sesat. Apa astaga tu nah? Apa astaga tu. Bahaya. Jangan dawi tanah air kita ni tidak berkata pokok lagu ni. Nah, pokok orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda masuk dalam 70 pokok. Dan Islam yang tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasar tak ada. Lemah dulu. Lemah dulu lah dah. Enggak ada pondok dari situ. Tak siapa dia kata ngetik-ngetik dia ni. Tak pasal mayak-mayak lalu dah. Nah, apa mayak-mayak? Senang. Tu mau apa tu? Tanya. Nak apa boleh bobo gitu kamu-kamu pakai kulit tadi. Ulang kita buat hijau tu semua orang panggil ada munah dalil lah kau. Dah, jangan orang panggil kita rasa lebih hebat kita daripada alim ulama kita. Habis itu, maka selain daripada kita ngatik ke atau orang panggil bahagian forok, sunat ke wajib forok lah ke, ada pohon ni
nak jadi sah segala amal ibadat kita, mayat-mayat baik hidup mati kita, dan ni tahlil arwah kita, doa kita gapo, ni kena sah dulu. Nah, ni kena sah dulu. Tu. Aku kita ngatik gitu. Tak ada Tuhan hak tak sebenar, melainkan Allah. Kita tak erti kata illa zat illa muttasil. Bermakna kita isbat kata Allah Tuhan hak tak sebenar, hak ada. Nah, kuku bela-bela. Ataupun la ilaha, tak ada Tuhan, tak ada sungguh-sungguh Tuhan. Nabi sungguh-sungguh tak ada Tuhan. Dengan Allah pun tak ada. Illallah, mereka Allah baru mukmin pula. Tu. Orang panggil la ilaha illallah. Tak ada Tuhan kafir mata. Illallah, mereka Allah ada baru mukmin pula. Ada juga apa situ. Salah kau mati tikul la ilah kan? Mati dah ada kuku. Dah betul ke mana? Tak ada Tuhan hak sebenar, hak disembah. Nah ni, tak ada Tuhan hak sebenar, tapi tak masuk Allah tapi. Nah ni, tak ada Tuhan hak sebenar. Kita nafi Tuhan sebenar ni tak ada, tapi tak masuk Allah. Melainkan Allah Tuhan hak sebenar hak ada. Makna Allah sah Tuhan. Sebab tu makna ngatik yang kita ngatik tu. Nah ni, sunat. Saya dia bagi kita bila kita mengatik silau. Nah ni makna mengatik, makna tahlil, makna la ilaha illallah. Nah ni apa makna la ilaha illallah? Allah sah Tuhan. Senang. Nah, la ilaha illallah pada Tuhan dekat Allah tu lafaz. Apa makna? Allah sah Tuhan. Allah sah Tuhan hak sebenar hak ada. Dah apa kita kata dia sah Tuhan sebenar ada? Dalam banyak sifat Tuhan yang kesembilannya ilmu. Awal masuk. Yang kesembilannya ilmu. Apa ilmu? Ilmu bahasa Arab, terjemah Melayunya tahu. Kata dia tahu, tapi katanya Pak Dok Mekah dah ni. Lebih tepat lagi kita letak pengetahuan. Letak huruf po depan tahu. Nah, ataupun apa tahu. Dah ni. Ada orang cakap apa tahu. Dah ni. Kalau itu pengetahuan. Nah, pengetahuan. Kenapa? Karena dibahas ni sifat ma'ani, sifat yang dibangsakan kepada makna. Apa sifat yang dibangsakan kepada makna? Sifat hak pesing ada, bukan setakat sungguh saja. Nah, karena kita maklum dah, sifatnya ada bahagia dia dua. Ada sifat hak pesing sungguh saja, tak naik sampai tangga ada. Waktu ada hak pesing hal. Dan ni seumpama nafsi apa maknawiyah ada dan wujudiyah. Nah, nafsiyah tu maknawiyah dengan nafsiyah tu sifat hal dia panggil. Sifat tak naik sampai tangga ada, tak turun sampai tangga tak ada. Orang panggil sifat sungguh saja pada akal. Ada sifat sungguh saja tu pula fasiliti ikut tidak salbiyah pahala. Nah, tu semua tu sifat juga tu, tapi sifat sungguh saja. Nah ni, kalau Tuhan buka hijab nampak ada, tak nampak. Tak nampak kekal Tuhan, tak nampak. Nah ni, tu sedia Tuhan, tak nampak, tak serupa Tuhan, di zat Tuhan. Tapi reti Tuhan tak serupa dengan makhluk. Reti Tuhan tak berbeza. Reti Tuhan tu ada, nah ni, tak terima tak ada. Tapi dia ada, dia sedia, dia keadaannya yang kuasa, tu tak ada di zat Tuhan. Tu orang panggil sifat kasih sungguh saja. Yang kedua sifat pesing sungguh lagi ada. Mana ni sifat ma'ani namanya? Mana? Siapa setara mana ada? Lagi kalau Tuhan buka hijab, mana seorang arif billah, kalau Allah Ta'ala buka hijab di mata hati dia, nampak sifat kamalat Allah Ta'ala ma'ani ni di zat Tuhan. Zat Tuhan nampak tak? Tak nampak. Ada ni. Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syuhud zat ketika mana hidup tanpa dunia. Ada syuhud zat. Lain daripada tu awliya illah, nabi-nabi lain. Nah, tak ada kok syuhud zat. Semuanya syuhud sifat dan syuhud af'al dan syuhud asma. Setakat tu kan. Nah, Allah Ta'ala buka hijab, dapat musyahadah, nampak sifat Tuhan, dapat musyahadah, nampak af'al Tuhan, dapat musyahadah, nampak asma Allah Ta'ala meliputi haibat di batin hati dia, sehingga orang panggil gugur. Dan akal ilmu dia, hatta dia sendiri pun tak ada. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah." Siapa dia kenal nafsu dia, maka dia cuci lawan, maka dia kenal Allah Taala dan dia taat Allah Taala.
Mana man arafa nafsahu famujahadah. Siapa dia kenal diri dia dan dia lawan diri dia, lawan nafsu tersembunyi dia. Nah, faqad arafa rabbah wa ta'atah. Nah, dan dia akan kenal Allah Taala dan taat pada Allah Taala. Wa man arafa rabbahu, siapa dia kenal Allah Taala, fasadat jasada, maka hancur dia jasad dia. Nah, mana makom fanat dia. Sehingga mana? Sehingga Allah Taala tajrikan dia, hati dia, nafsu dia ke makom baqa dengan Allah Taala, makom kekal dengan Allah Taala. Naik lagi orang panggil nafsu mardiyah, nafsu Allah Taala redha, seumpama auliya illahi taala, wali-waliullah. Itu wali-waliullah yang tenang hati dia walau banyak masalah tu. Dah kita pura-pura tenang, bila senyum pada hati kenalin benda barai. Wali dah dia tenang sungguh. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tu. Tahuilah bahawasanya wali-wali Allah, awliya illah, tidak ada di atas mereka itu orang panggil kerung sengit, ketakutan tak ada. Tak, kita pusing, takut orang kata, pusing, takut orang marah, pusing, takut harta tak ada, pusing, takut bini neraka kita, pusing, takut anak orang panggil tak jadi anak soleh, pusing, takut ada semua di kita. Kenapa? Karena hati kita kurang orang panggil zikrullah. Kalau banyak zikrullah pun tak kenal Allah, ada ni. Tak jadi hijau ke? Apa sifat pengetahuan? Maka dia nak tafsir ni. Ni orang panggil maka ni maka tafsiriyah dia panggil. Dah, maka ni ada maka jawab syarat, ada maka fasihah, ada fasihah, ada orang panggil tafri'iyah, ada tafsiriyah. Banyak apa ni? Banyak orang panggil dalam ilmu Arabiyah. Ilmu nahwu. Maka ni maka nak tafsir tahu. Pengetahuan Allah Taala lah ke mana? Maka pengetahuan Allah Taala itu dia ada dengan belajar. Tidak kata Allah Taala belajar banyak, Allah Taala belajar tapi itu dia ilmu. Tidak. Nah, kerana tahu hak pasal belajar ni, pasal didahulu dengan dak tahu. Nah, tahu hak pasal belajar, pasal hak di awal dia jahil. Maka tahu Allah Taala bukan terdahulu dengan jahil dah. Ni. So, sebelum daripada nak tafsir tahu Allah Taala tidak dengan belajar, tahu Allah Taala. Sifat pengetahuan Allah Taala juga tak boleh kita kata dengan akal. Tu. Kenapa Allah Taala tahu? Kerana akal dia segar. Nah, tengok orang akal tak segar dia tak tahu. Orang akal tak segar. Orang gila. Orang gila akal tak segar dia tak tahu. Dia tak tahu kata nasi atas hati itu juga dia nak makan. Mana tahu. Dia ngomong semata. Tu orang panggil akal tak segar. Dah Allah Ta'ala ni sifat dia ilmu. Dia ada pengetahuan. Maka tahu dia bukan dengan sebab ada akal di zat dia. Kerana akal ni arah yang numpang pada zat jirim roh orang panggil. Akal ni tak numpang di zat jirim jasad. Kerana diri kita ni ada dua. Diri yang terdiri, diri sendiri, diri jasmani, ini jasad. Yang kedua diri yang terdiri daripada diri sendiri, mana? Diri rohani, roh. Maka akal ni orang panggil arah yang numpang pada jirim roh. Roh tak ada jerat pada jirim jasad. Maka akal ni tak ada di jasad. Ada di jasad. Mana dari tak ada jasad? Bila orang mati, tak ada pada akal dia. Walau dulu dia tu orang hebat, kedik pandai dunia semua. Adik putera dia, misalnya hebat. Sohu pakar matematik. Tapi kalau dia meninggal dunia, ada orang kira lagi dengan dia. Dengan jasad dia, tak kira dah. Kerana apa? Kerana roh tak ada. Dah apa sabit dengan roh tak ada, tak kira jasad. Kerana akal tu menumpah di roh. Kerana di kita ni ada dua jasad, dua zat. Pertama zat jasad, kedua zat roh. Sebab tu roh ni bukan sifat. Mana dalil roh bukan sifat? Dalilnya roh tu boleh bercerah tangga daripada jasad.
Nah, kalau gitu sifat oleh ciatan enggak ada pada zat. Kalau kita kata ruh itu ialah sifat, maka ruh selama-lamanya kena ada di zat, kena ada di jasad. Sedangkan nah ini, kalau mana dah mati, dan kita sendiri pakai mati, bermakna mati-mati itu pisah ruh dengan jasad. Kalau gitu ruh itu orang panggil satu zat lain dulu ada di jasad kita. Nah, ia jadi berguna oleh panggil tubuh badan jasad kita kira ni kerana ada ruh. Nah, maka sebenar-benar diri ialah ruh. Sebenar-benar kita ialah ruh. Maka orang yang kena ruh baik dia. Nah, man arafa nafsahu, siapa kena diri, mana kena diri ruh, maka dia kena biasa mula di alam arwah jadi nak taat ke Tuhan. Maka dia jadi orang baik. Nah, hak kita jadi jahat tu kenapa? Kerana ruh kita tu kita kalah lawan dengan nafsu. Diri juga diri yang tersembunyi daripada diri sendiri, dan diri yang terdiri daripada diri sendiri. Nah, maka kita kata kita lah jahat. Nah, ni mengaku ni tak ada arah lah. Dah tu saya awak jadi aku ni kaki mau siap terik lah. Lapan aku ni aku gay je kata. Dah, bukan gitu sebenarnya. Nah, ni. Kalau kita orang kaki maksiat, kita jenis orang tidak menutup aurat, kita jenis orang tidak sembahyang baik, tidak kaki surat, kita kena kata dalam hati kita ni bukan diri aku sebenar. Nah, diri jahat ni bukan diri sebenar. Kenapa? Kerana dia sebenar aku baik. Nabi SAW sabda kan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Tiap-tiap anak beranak tu semua dia baiklah. Nah, apa diri sebenar kita baik. Tak dia kata kita ni pakai suka, kita kena mendengung kata dia, bukan aku ni, bukan diri aku. Nah, orang lain ni kata, ni diri saya sebenar, saya tak sehat kerik saya. Tu saya nak jadi diri saya sebenar.